jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang kita ambil pagi ini ialah ayat akhir pada surah Al-Fatir. Allah Ta'ala menjelaskan, kalaulah walau ya'khizullahu an-nas bima kasabu, kalau Allah ambil kira apa yang manusia buat, kejahatan, kesyirikan, durhaka, maksiat, ma taraka Allah zahriha min dabah, nescaya tak ada siapa yang boleh hidup atas muka bumi. Kalau Allah Ta'ala nak balaslah segala kejahatan manusia, durhaka manusia ni, kata Allah, nescaya tak ada siapa yang boleh hidup atas muka bumi. Semua dilaknat, dihancur, dimusnah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah Ta'ala beri tempoh. Beri tempoh supaya mana-mana tahu manusia nak bertaubat pada Allah, nak beriman dengan Allah, nak kembali semula, nak insaf, nak bertaubat, ila ajalin musamma, pada satu ajal tertentu. Maknanya sampai nyawa, sampai halkum, Tuhan beri tempoh. Dia buat maksiat macam muda, daripada umur 20 sampai umur 60, 40 tahun Allah beri tempoh untuk dia bertaubat. Kalau 60 tahun, ada yang Allah panjang umur lagi. Dia buat maksiat tu bertahun-tahun, Allah tangguh bala, azab, supaya dia minta ampun, bertaubat pada Allah, sampailah ajal waktu yang tertentu, iaitu kematian dia. Fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Bila sampai tempoh ajal mereka, sampai saat kematian mereka, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah sentiasa melihat perbuatan hamba-hamba dia. Ada orang kadang-kadang ujung mula-mula dia beriman, sampai akhir dia beriman, alhamdulillah. Ada orang mula-mula kafir, durhaka, lawan-lawan, ujung dia beriman. Ada orang kadang-kadang na'udzubillah beriman awal, ujungnya murtad, pun ada juga. Jadi sampai semua tu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Yasin, surah yang biasa kita baca. Perkataan Yasin, dua kalimah muqatta'ah, ya dan sin. Ada yang mentafsirkan bahawa Yasin nama Nabi Muhammad SAW. Pernah disebut dalam hadis bahawa Yasin itu salah satu nama Nabi. Wallahu alam, Allah lebih tahu apa makna sebenar perkataan Yasin. Wal Quranul Hakim, Quran yang penuh hikmah. Quran ni dia dipanggil huruf jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, ayat dia pendek je, tapi ulasan dia, kupasan dia berjela-jela panjang. Kita tengok ayat ni, wal Quranul Hakim, dua patah je. Dan Quran yang penuh dengan hikmah. Nak urai ni saja ni, berbagai-bagai ulasan, kupasan berhubung dengan dua kalimah tersebut. Allah sebut, dan Quran yang penuh dengan segala hikmah pengajaran, kebenaran yang kukuh. Innaka laminal mursalin, kamu wahai Muhammad termasuk di kalangan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum Nabi ni ada beribu Nabi-Nabi, ada beratus para rasul-rasul. Yang wajib kita beriman 25, tapi rasul sebenar dia kata 114. Ada yang mengatakan Nabi-Nabi ni 114,000 orang. Ramai Nabi-Nabi, rasul-rasul pun ramai. Nabi Muhammad salah seorang di antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Ala siratul mustaqim, berada di atas jalan yang lurus kerana mendapat panduan daripada Allah Ta'ala, petunjuk direct daripada Allah Ta'ala. Tanzilul Azizir Rahim, Al-Quran itu kata Allah diturunkan oleh Allah yang Al-Aziz, yang Maha berkuasa. Tuhan ni boleh je disebut Tanzilur Rahmanir Rahim, boleh, tapi disebut Al-Aziz, nak beritahu kita bahawa Allah ni berkuasa. Kalau Allah Ta'ala nak laknat, nak bala, nak apa pun, dia boleh buat. Quran ni, sebab tu ada orang tak nak beriman Quran. Kalau ikut tak nak beriman ni, kalau dulu kalau raja-raja bawa surat watikah dia baca di kampung-kampung, titah tuanku, kena taat, siapa tak taat bunuh. Allah Ta'ala ni kalau dia waktu Quran, siapa tak ikut sepatut dilaknat, timpa bala ke apa semua. Sebab tu dia kata Al-Aziz, Allah ni maha berkuasa.
Dia bukan calang-calang, bukan makhluk yang lemah lembut, pemurah sifat dia. Tapi walaupun dia Al-Aziz, dia Ar-Rahim. Al-Aziz sifat gagah perkasa, kuasa, maha berkuasa, tapi Ar-Rahim maha pemurah, maha pengasihan. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang datuk nenek mereka lama tidak diberi peringatan. Sebab kalau kita lihat jurat turun Nabi ni, dia Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim lahir dua orang anak. Nabi Ishaq dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim tu tak ada Nabi Ismail, lahirlah Nabi Ismail. Lepas Nabi Ismail tu Nabi Muhammad. Berbeza Nabi Yaqub ni ramai Nabi-Nabi. Jadi jurai keturunan Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ismail. Nabi Ismail terus Nabi Muhammad. Berapa keturunan tak ada Nabi-Nabi. Maka Allah sebut litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun, menyebabkan mereka leka sembah berhala, sembah tu, sembah ni, macam-macam. Kenapa? Kerana tidak ada Nabi-Nabi. Purata setiap Nabi ni 40 tahun dijarak. Mati seorang Nabi dengan bangkit Nabi yang berikutnya 40 tahun. Biasa jarak tu 40 tahun. Tapi ini lebih pada tu lagi, menyebabkan berlakunya syirik, berlakunya macam-macam. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan laqad haqqal qawlu 'ala katsirin fahum la yu'minun. Sesungguhnya kami telah tetap hukuman seksaan ke atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Walaupun Nabi itu daripada kaum dia sendiri bawa Quran, bawa wahyu, mereka terima. Allah kata laqad haqqal qawlu 'ala katsirin. Sesungguhnya kami tetap menyeksa mereka, kebanyakan mereka. Pasal apa? Fahum la yu'minun, kerana mereka tidak mahu beriman. Cuma Allah tidak seksa terus. Allah beri tempoh, beri masa, sampailah dia mati, bangkit di akhirat, maka diazab oleh Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menyebut bagaimana bentuk penyiasaan sebut. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahum la fahyal azqani fahum muqmahun. Di mana dibelenggu tangan kaki mereka, tangan mereka dan tengkuk mereka, menyebabkan mereka terdongak, tak boleh tunduk. Kita ni kalau orang ikat, kalau kita tengok dalam cerita apa-apa pun tawanan perang, bila musuh tu diminta surrender, angkat tangan sidang ke belakang, dia pun diikat dengan gari ke belakang. Setengah-setengah tu diikat pula kaki dia. Kadang-kadang dibelenggu dengan kayu pula, menyebabkan dia tak boleh bergerak. Penyiksaan macam-macam. Jadi Allah sebut hingga dia langsung mendongak kepada dia, nak tunduk pun tak boleh, nak tengok kiri kanan pun tak boleh. Wajalna mi baini aydihim saddan. Dan kami jadikan ketamakan manusia kepada harta benda dia di dunia, menyebabkan dia tak nampak apa yang hidup dia ke depan, berarti di kematian dia, ataupun azab dia di belakang dia. Jadi ini di antara disebabkan dia ketamakan dengan dunia, dia tak boleh fikir. Tak fikir dengan mati, kematian sedang menanti dia. Dia tak fikir bahawa lepas dia mati ni dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yubsirun, dan mereka tidak melihat jalan-jalan yang benar. Ada orang mengaitkan ayat ini juga dengan peristiwa hijrah Nabi, di mana Allah Ta'ala jadikan Nabi bila keluar pada rumah tu, Allah Ta'ala linding daripada pandangan depan mereka, tak nampak depan Nabi, mereka tak nampak Nabi, demikian juga di belakang. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja rahmat kepada mereka yang musyrik, yang murtad, yang kufur ni, sama ada kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak beri peringatan pada mereka, fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nabi ni apa yang Nabi tak buat? Macam-macam, mereka terus yang tak beriman tu tetap tidak beriman pada Allah SWT, walaupun dia tengok azab depan mata dia. Sepatutnya bila berlaku tsunami, contohlah berlaku tsunami, hancur semua sekali, manusia insaf lah, dah 2 minggu je. Ingat tsunami di Aceh tu, habis semua musnah kecuali Masjid Baitur Rahman tak musnah. Akhirnya semua penduduk Islam tu berkemah di keliling masjid, berkemah keliling masjid. Azan subuh pagi tu semayang 2 orang je semayang. Diqila, dikatakan, maknanya berkemah beribu keliling masjid ni, beratus orang lah, beratus kemah, tapi bila azan subuh 2 orang je semayang.
Walaupun sepatutnya selamat nyawa ni Allah Rabbi, sepatutnya mereka bertaubat minta ampun kepada Allah, tapi mereka kata Allah Ta'ala sama je kamu peringatan ke tak peringatan, mereka yang tak nak beriman tetap tak nak beriman. Inna nahnu, ni ayat Quran, inna sesungguhnya kami, nahnu kami, ni taukid ya, sesungguhnya kami menghidupkan ya, nuhil mauta wa naktumu qaddamu asarhum, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati lalu kami tuliskan ya, apa yang telah mereka kerjakan ya, wa atharuhum, dan kesan kita ni, kita dua, satu kita buat benda tu, yang kedua kesan yang kita buat tu, orang jadi baik, orang taat perintah Allah tu kesan. Kita mati lama dah tapi kesan tu orang ikut ya, jadi kesan tu jejak ya, footprint orang panggil istilah sekarang ya, tindakan kita buat tu mungkin menyebabkan orang boleh semayang, orang boleh berjalan, orang boleh dapat manfaat. Semua tu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pahala kita buat saja, kesan yang kita buat tu kepada masyarakat. Ya, kesan tindakan, kesan bila yang azan orang mari semayang. Tu kesan dia. Kesan kuliah pengajian menyebabkan orang insaf baik. Jadi semua perbuatan kita ni, kesan kita tanam pokok tak apa, kita mati dah, pokok tu keluar buah, orang makan, orang jual, orang berniaga sebagainya. Semua tu kesan-kesan, dan semua tu ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan kalau dia buat baik atau keburukan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab, yakni di Lauh Mahfuz ya, fi imamin mubin, secara jelas dan nyata. Tulisan tu pula bukan sama-sama, jelas ni pahala simpulan bin simpulan. Pasal apa? Allah Ta'ala tunjuk, oh dia yang buat dulu. Ingatkan orang ni, ingatkan. Kadang-kadang kita tengok satu benda, bersungguhlah kita ingatkan dia punya. Akhirat besok tengok, bukan dia punya rupanya. Dia hanya menyampaikan saja, dia hanya buat saja. Bukan rupanya Tuhan dia asal walai. Ya, demikian semua tu akan dijelaskan sejelas dan nyata. Ya, tidak ada kesamaran di hari akhirat. Ya, wallahu alam. Semoga Allah Ta'ala merahmati dengan ayat yang kita baca pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.